Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan Kejadian Air Pasang Surut dalam Islam. Nama saya Izzat Hamdi bin Nazif. Nombor matris 17 TSP 22F1015. Kumpulan kami akan menerangkan mengenai air pasang surut memulai dengan definisi bagaimana kejadian pasang surut air laut, dalil dan hadis, pandangan, hikmah, jenis dan diakhiri dengan penutup. Air pasang fenomena yang menjadikan pantai kadang-kadang lebih luas dan waktu lain lebih kecil. Hal ini kerana air pasang surut merupakan pergerakan berkala yang banyak dari air kerana tarikan graviti yang dilakukan oleh bulan dan matahari di bumi serta dengan tarikan putaran bumi. Pasang surut ini berlaku di kawasan pantai dan muara sungai. Lazimnya 2 kali pasang dan 2 kali surut sehari. Waktu air pasang, air laut tenang dan kadang-kala mengalir ke hulu sungai sehingga 10 km. Waktu air surut, pinggir air jauh ke tengah laut. Contohnya air pasang di hilir Sungai Perak, air akan naik atau mudik ke hulu sehingga ke kampung air mati. Ketika air pasang inilah penduduk yang berperahu dari Teluk Intan mudik semula ke kampung Pebayan, Pulau Indra Sakti, kampung air mati, bandar dan lain-lain. Air dari hulu lebih mudah ditongkah ketika air pasang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aida Hazami bin Rozlan. Nombor matrik saya 17 DSB 22F1001. Baiklah, seterusnya berkenaan dengan kejadian pasang surut air laut. Jadi apa yang dikatakan dengan pasang surut air itu? Sebenarnya air pasang surut terjadi akibat daya tarikan graviti antara bulan, matahari dan putaran bumi. Kombinasi ketiga-tiga faktor ini menyebabkan laut mengalami pasang dan surut setiap hari. Ada sesetengah tempat mengalami 2 kali air pasang dan 2 kali air surut, manakala tempat-tempat lain mengalami sekali air pasang dan surut sahaja. Secara mudah, pantai yang menghadap Sumatera mengalami 2 kali pasang dan surut dan pantai timur dan Borneo mengalami sekali sahaja. Mana-mana bahagian bumi yang berhadapan dengan bulan akan mengalami air pasang. Ini menyebabkan graviti yang menarik air laut ke atas. Graviti matahari turut mempengaruhi air pasang, tetapi disebabkan jarak bumi dan matahari lebih jauh, kesannya lebih kecil. Walau bagaimanapun, jika kedudukan bulan dan matahari selari, iaitu ketika bulan penuh dan anak bulan, air pasang akan lebih tinggi. Fenomena yang berlaku setiap 2 minggu ini dikenali sebagai spring tide. Seterusnya, berkenaan dengan dalil dan hadis berkaitan kejadian pasang surut air. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Mafhumnya, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Daripada ayat tersebut, sudah jelas berlakunya perubahan air mengikut peredaran bulan dan matahari secara teratur. Ada kalanya air pasang dan surut. Seterusnya, surah Yasin ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Mafhumnya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Daripada surah tersebut, peredaran bumi dan pada paksinya menyebabkan pasang surut air terjadi secara teratur, iaitu 2 kali dalam sehari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Aiman bin Nur Azmi. Nombor pendaftaran 17DSB 22F1029. Ingin menerangkan tentang perbandingan antara pandangan Islam dan pandangan Barat. Pada pandangan Islam, kejadian pasang surut air laut ini dipengaruhi oleh bulan. Seperti yang diterangkan oleh saudara Aidil Azami, pengaruh pasang surut air laut merangkumi jarak yang spesifik dari bulan dan matahari ke bumi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gaya graviti. Cuba anda bayangkan, jika jarak antara bumi dan bulan terlalu dekat, ianya akan menyebabkan peningkatan paras air laut sehingga lautan menutupi daratan dan melenyapkan kehidupan di permukaan bumi. Selain itu, gaya graviti bumi yang kuat akan menarik bulan dan akan berlaku pelanggaran yang memusnahkan kehidupan di bumi. Cuba anda bayangkan juga, jika jarak bulan dan matahari terlalu jauh dari bumi, ianya akan menyebabkan fenomena pasang surut air laut tidak terjadi, lalu bulan akan melanggar planet lain. Pada pandangan orang Barat pula, pasang surut air laut merangkumi pergerakan bumi mengelilingi matahari. Seorang tokoh yang bernama Galileo di Vincenzo Bernauti di Galilei, atau dikenali sebagai Galileo Galilei, merupakan seorang ahli astronomi, ahli fizik dan juga jurutera Itali. Teori telah dikeluarkan beliau diilhamkan oleh tingkah laku air apabila bot berhenti.
Galileo Galilei menyimpulkan bahawa pasang surut air laut sama dengan kelajuan pecutan dan nyah pecutan lautan. Ia juga disebabkan oleh pergerakan bumi mengelilingi matahari dan putaran bumi pada paksinya sendiri. Apa yang dapat disimpulkan daripada pandangan Islam dan pandangan Barat adalah sama saja, iaitu tarikan graviti dari bulan dan matahari. Tetapi, berbezanya adalah pandangan Islam berpandukan Al-Quran dan juga sains, tetapi pandangan Barat adalah daripada sains semata. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Karim Syukri bin Iskandar, Kami Metrik 17 DSB 22F1030, dan saya akan menyambung pembentaran ini dengan jenis-jenis air pasang laut. Selain daripada spring tide tadi, kita juga ada nip tide ataupun dipanggil sebagai air pasang laut perbani. Air pasang laut perbani ini tidak seperti spring tide dari segi ketinggian air laut, dan kedudukan bumi, bulan dan matahari juga berbeza. Semasa berlakunya air pasang laut perbani ini, ketinggian air laut dan keagrifan ombak adalah lebih tenang dan kurang berbahaya berbanding spring tide. Kedudukan bumi, bulan dan matahari juga membentuk satu garis yang bersudut tegak, dan kebiasaannya nip tide ini hanya berlaku 7 hari selepas berlakunya spring tide. Untuk mengakhiri video ini, saya akan sudahi dengan satu kesimpulan, iaitu tiada perkara yang berlaku di muka bumi ini berlakunya secara kebetulan, malah semuanya telah diatur dan disusun rapi oleh Allah SWT, dan setiap perkara yang berlaku itu mempunyai hikmahnya tersendiri. Misalnya, kejadian air pasang memudahkan para pedagang dan pengunjung untuk berlabuh, manakala semasa air surut pula membolehkan para nelayan untuk turun ke laut demi menangkap kehidupan laut. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah yakin dan redha atas apa yang terjadi kepada kita, kerana itu mungkin petunjuk atau manfaat daripada Allah SWT. Sesungguhnya ia Maha Perancang lagi Maha Mengetahui. Sekian, terima kasih.